Hari ini saya akan membentangkan topik 6 bagi mata pelajaran etika dan peradaban, iaitu perlembagaan persekutuan sebagai tapak integrasi di Malaysia. Subtopik yang terdapat di bawah topik 6 ialah yang pertama, konsep tapak integrasi. Yang kedua, pengenalan perlembagaan persekutuan. Seterusnya, definisi dan konsep perlembagaan. Yang keempat, sejarah dan garis waktu gubalan. Seterusnya, kerangka asas perlembagaan persekutuan. Dan akhir sekali, cabaran yang dihadapi dalam melaksanakan konsep tapak integrasi dan perlembagaan persekutuan. Secara ringkasnya, konsep tapak integrasi dapat difahami dengan mudah sebagai perkara yang menjadi simbol kepada perpaduan pelbagai kaum di negara ini. Apa yang boleh dikatakan di sini, rata-rata individu di dunia mempunyai konsep dan terikat kepada perlembagaan dan menjadikannya sebagai satu instrumen untuk menghayati dan mengurus kepelbagaian etika dan peradaban yang wujud di dunia. Pada era globalisasi ini, Malaysia sebagai sebuah negara yang berdaulat menggunakan perlembagaan persekutuan sebagai dokumen rasmi negara yang utama untuk dilihat sebagai satu garis panduan bagi melaksanakan dasar dan pentadbiran negara. Perlembagaan persekutuan telah digunakan sebagai satu kontrak sosial yang mana ianya memenuhi keperluan pelbagai masyarakat majmuk di Malaysia. Namun, hari ini sering wujud kepincangan dalam marhin di Malaysia. Hal ini kerana mereka sering menyalah tafsirkan perlembagaan persekutuan mengikut pemahaman mereka sendiri dan untuk kemaslahatan individu yang pada akhirnya mendatangkan pelbagai masalah dan memecah belahkan banyak pihak yang seterusnya menghalang konsep tapak integrasi. Baiklah, tapak integrasi. Secara mudahnya, tapak integrasi merupakan satu wahana sosial atau dalam erti kata lain sebagai satu alat sosial yang mana wahana ini digunakan untuk menyatupadukan rakyat di Malaysia. Baiklah, ciri-ciri tapak integrasi ini dapat dikelaskan kepada 6 ciri-ciri yang utama. Pertama, tapak integrasi ini berkonsepkan ruang sosial yang nyata dan bersifat abstrak. Seterusnya, terdapat kelompok-kelompok yang strategik yang dipertemukan melalui tapak integrasi untuk menjalankan pelbagai fungsi. Seterusnya, melalui pertemuan-pertemuan tadi, wujud aktiviti tawar-menawar, perundingan dan pengantaraan yang merupakan prinsip asas kepada pertemuan-pertemuan tersebut. Seterusnya, terdapat beberapa tapak yang diinstitusikan dan sebahagiannya pula tidak dapat diinstitusikan atas beberapa faktor dan halangan. Seterusnya, wujud beberapa tapak integrasi yang berjaya dilaksanakan dan wujud pula tapak integrasi yang tidak berjaya dilaksanakan. Ciri yang terakhir ialah tapak integrasi telah diteruskan usahanya untuk tujuan menyatupadukan rakyat pelbagai kaum di Malaysia. Baiklah, kita pergi ke subtopik yang seterusnya iaitu tapak integrasi yang aktif. Kategori yang pertama iaitu tapak integrasi yang bermula dari atas ke bawah. Contohnya, kawasan rukun tetangga yang bersifat kelompok dan strategik. Kawasan rukun tetangga ini telah wujud di seluruh Malaysia bermula pada tahun 1970 dan berjumlah 8,500 sehingga ke hari ini. Apa yang boleh dikatakan mengenai kawasan rukun tetangga ini iaitu orientasi sekuritinya dan ejen pembangunan yang dijalankan oleh tapak integrasi ini merupakan sesuatu yang sangat matang. Seterusnya, daripada kategori atas ke bawah juga, wujud kategori politik iaitu federalisme, coalition dan juga perlembagaan. Dari segi pendidikan pula, wujud sistem kebangsaan, vernakular dan antarabangsa di mana hal ini menimbulkan dan mewujudkan pelbagai jenis sekolah di Malaysia. Contohnya, sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Tamil dan juga sekolah jenis kebangsaan Cina. Dari segi agama pula, wujud pelbagai agama yang aktif serentak dan dilindungi perlembagaan. Contohnya,
rakyat di Malaysia bebas mengamalkan agama kepercayaan masing-masing. Seterusnya, bagi kategori kedua iaitu bawah ke atas. Bagi kategori ini, terdapat pengagihan habuan yang dibangunkan dan dijalankan oleh NGO ataupun non-government organisation yang mana dalam bahasa Melayunya dapat ditakdirkan sebagai badan bukan kerajaan. Seterusnya, pemantauan pelaksanaan program untuk minoriti dilaksanakan oleh NGO yang mana badan bukan kerajaan ini mengambil bahagian secara aktif dan secara terus tanpa mengharapkan bantuan daripada mana-mana pihak. Dari kategori yang terakhir iaitu dari akar umbi, wujud street wedding, mamakization dan inisiatif kumpulan berjaya dari segi ekonomi dan sosio-budaya yang berusaha untuk menggerakkan tapak integrasi selaras dengan perlembagaan persekutuan. Kita teruskan dengan kajian kes negeri Sarawak. Sarawak boleh dikatakan sebagai sebuah tapak integrasi. Mengapa Sarawak dikatakan demikian? Hal ini kerana jika kita lihat di negeri Sarawak sendiri, wujud pelbagai kaum dan bangsa. Sehingga tahun 2020, terdapat 2.8 juta penduduk di negeri Sarawak. Daripada jumlah tersebut, 93.6% merupakan warga negara dan selebihnya merupakan warga asing. Majoriti penduduk di Sarawak ialah penduduk pribumi Sarawak seperti Iban, Bidayuh dan Kadazan. Dan kaum minoriti pula meliputi kaum Melayu, Cina dan India. Di Sarawak, wujud 4 proses integrasi majoriti-minoriti antara pelbagai kaum. Yang pertama, asimilasi di mana kumpulan minoriti menerima dan menghayati unsur budaya kumpulan utama minoriti yang terdapat di Sarawak. Sebagai contoh, kaum Iban. Kaum Iban mempunyai pelbagai bahasa, dialek Iban, status bumi putera dan juga menerima undang-undang tanah. Yang kedua, akomodasi di mana masyarakat majoriti dan minoriti sedar dan menghormati norma dan nilai masing-masing. Sebagai contoh, kaum Iban mempunyai dan mengamalkan kepercayaan animisme. Seterusnya, mereka juga mengamalkan adat resam dalam upacara perkahwinan dan kematian yang agak berbeza dengan masyarakat-masyarakat yang lain. Dan mereka juga dikatakan mempunyai perayaan yang agak istimewa, iaitu Hari Gawan. Namun, kepercayaan, adat resam dan perayaan ini telah diterima baik oleh masyarakat-masyarakat selain daripada kaum Iban yang wujud di Sarawak, yang menjadikannya satu keharmonian yang dapat dilihat oleh dunia. Malah terdapat masyarakat-masyarakat asing yang turut menyambut baik segala aktiviti yang dijalankan oleh kaum Iban. Seterusnya, bagi kategori yang ketiga iaitu akulturasi. Akulturasi merupakan proses pinjam-meminjam budaya antara etnik yang berbeza. Sebagai contoh, terdapat kaum-kaum asing yang meminjam tradisi, adat resam ataupun gaya hidup kaum Iban. Contohnya dari segi kraft tangan di mana mereka telah mempelajari seni-seni kraft tangan daripada kaum Iban dan menjadikannya sebagai satu mata pencarian untuk mereka. Hal ini dapat dibuktikan apabila wujud masyarakat di Semenanjung yang sanggup pergi ke Sarawak untuk mempelajari sesuatu seni kraft tangan daripada masyarakat Iban dan membawanya pulang ke Semenanjung Tanah Air untuk dijadikan sebagai suatu bengkel dan seterusnya dijadikan sebagai punca pendapatan. Ini menunjukkan proses pinjam-meminjam budaya yang wujud antara masyarakat Semenanjung dan juga etnik Iban di Sarawak. Seterusnya ialah amalgasi. Amalgamasi merupakan asimilasi biologi atau secara ringkasnya perkahwinan antara kaum majoriti dan juga kaum minoriti. Hal ini dapat dilihat apabila wujud perkahwinan campur antara kaum Iban dan kaum Melayu. Seterusnya, daripada Sarawak juga kita dapat melihat
satu tokoh tapak integrasi yang sangat dipandang tinggi. Beliau merupakan Tun Datuk Patinggi Tan Sri Temenggung juga. Siapakah beliau? Baiklah, biar saya terangkan. Beliau merupakan seorang ahli politik dan merupakan seorang anak jati Sarawak. Beliau telah menubuhkan Parti Pesaka pada tahun 1962 dan merupakan salah seorang ahli jawatankuasa Rundingan Perpaduan Malaysia. Beliau juga merupakan seorang pemimpin Sarawak yang pertama dilantik menjadi menteri dalam Kabinet Malaysia. Kehebatan beliau dapat dibuktikan lagi apabila beliau telah melibatkan diri secara langsung dalam upacara perdamaian Kapit 1924. Kejayaan ini dapat dilihat apabila beliau berjaya mendamaikan orang Iban dengan orang Ulu yang terdiri daripada kaum Kayan, Kenyah dan Kajang. Baiklah, jika dilihat pada hari ini di Malaysia, masih terdapat masalah yang melibatkan tapak integrasi. Namun, wujud penyelesaian yang menyelesaikan masalah tersebut dari akar umbi sehingga menyebabkan tiada lagi pergaduhan ataupun perbalahan antara kaum yang wujud di Malaysia. Kes yang pertama ialah penyelesaian desakan pengiktirafan sijil peperiksaan UEC di Malaysia. Kabinet Malaysia telah mengambil kata sepakat untuk tidak mengiktiraf sijil UEC di Malaysia. Sijil UEC tidak menyatupadukan rakyat Malaysia, malah memecah belahkan pelbagai kaum yang wujud di Malaysia. Ialah pengenalan Perlembagaan Persekutuan. Apa itu Perlembagaan Persekutuan? Secara mudahnya, Perlembagaan Persekutuan merupakan undang-undang tertinggi di Malaysia yang mana semua rakyat Malaysia terikat padanya dan tiada yang terkecuali. Hal ini bermaksud tidak kira daripada segi latar belakang, jawatan ataupun pangkat dan status sosial dalam kalangan masyarakat, semua rakyat Malaysia mesti mematuhi Perlembagaan Persekutuan. Seterusnya, Perlembagaan Persekutuan merupakan garis panduan utama dalam mentadbir negara. Perlembagaan Persekutuan juga menjadi dokumen rasmi negara dan sumber rujukan negara dalam pelbagai masalah. Perlembagaan Persekutuan juga dijadikan sebagai satu medium utama untuk mengawal tingkah laku masyarakat di Malaysia dan menyebabkan suasana di Malaysia aman dan harmoni tanpa permasalahan yang timbul daripada pelbagai masyarakat. Akhir sekali, tapak integrasi menjadi wahana perpaduan rakyat melalui pelaksanaan Perlembagaan Persekutuan yang melancarkan lagi program tapak integrasi yang diteruskan di Malaysia. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya, kita teruskan lagi pembentangan ini dengan ahli kumpulan saya yang seterusnya. Saya akan menyambung topik ini dengan topik definisi dan konsep perlembagaan. Perlembagaan Persekutuan merupakan satu set undang-undang tertinggi di Malaysia. Tanah Melayu telah mengguna pakai undang-undang ini sejak Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. 183 perkara terkandung dalam Perlembagaan Malaysia. Perlembagaan merupakan satu dokumen yang mengandungi semua susunan peraturan dalam undang-undang dasar yang dianggap penting bagi pemerintahan dan pentadbiran sesebuah negara. Perlembagaan berperanan menentukan bidang kuasa pemerintahan, bentuk sesebuah kerajaan dan hak-hak rakyat. Perlembagaan ialah satu kumpulan undang-undang dasar yang menentukan cara pemerintahan sesebuah negara itu dijalankan. Perlembagaan menerangkan kuasa-kuasa yang dipunyai oleh pelbagai anggota negara itu, hak-hak yang dipunyai oleh orang-orang yang memerintah dengan orang yang diperintah. Undang-undang perlembagaan mengandungi dua prinsip sahaja, iaitu prinsip kedaulatan parlimen dan prinsip undang-undang. Sebagai undang-undang utama di sebuah negara, perlembagaan mengandungi pelbagai peruntukan antara lain badan perundangan iaitu parlimen, badan pemerintah seperti jemaah menteri, mahkamah dan lain-lain. Perlembagaan juga mengandungi peruntukan-peruntukan lain seperti kenegaraan,
kebebasan asasi, agama, bahasa, kebangsaan dan sebagainya. Perlembagaan merupakan satu dokumen yang mengandungi semua undang-undang asas negara. Perlembagaan wujud daripada kehendak keadaan semasa dan diasaskan atas kebolehan kerajaan untuk menjamin semua yang dikandung di dalam perlembagaan itu. Jika undang-undang yang dikanunkan berlandaskan perlembagaan yang tidak dapat dijalankan atau hak yang dijanjikan itu di dalamnya tidak dapat ditunaikan, maka perlembagaan itu tidak bermakna. Oleh itu, perlembagaan mestilah dipegang teguh dan seimbang dengan hasrat orang ramai. Yang nyata ialah perlembagaan bukan sahaja merupakan sebuah fikiran atau syuur, tetapi merupakan undang-undang angkut negara. Jenis perlembagaan terbahagi kepada dua, iaitu perlembagaan bertulis dan perlembagaan tidak bertulis. Perlembagaan bertulis merupakan bentuk perlembagaan yang dikumpul dan disusun dalam satu dokumen, manakala perlembagaan tidak bertulis pula merangkumi semua prinsip perlembagaan yang tidak terkumpul dalam satu dokumen, seperti undang-undang yang diluluskan oleh Parlimen dan keputusan-keputusan mahkamah. Perlembagaan bertujuan bagi sesebuah negara yang berdaulat. Perlembagaan merupakan sumber undang-undang tinggi sesebuah negara dan setiap individu perlu mematuhi keluruhannya. Perlembagaan juga sebagai satu panduan mengatur dan menyelaras pemerintahan sesebuah negara serta sebagai panduan bagi pembentukan undang-undang sama ada di pihak kerajaan atau sesiapa sahaja. Cara dan garis waktu gubalan. Undang-undang sebelum kedatangan penjajah. Hukum Kanun Melaka. Hukum Kanun Melaka menjelaskan tanggungjawab raja dan pembesar, mengandungi undang-undang muamalah Islam dan mengandungi 44 fasal. Undang-undang Laut Melaka. Undang-undang Laut Melaka ini mengandungi hukum dan peraturan maritim, mengandungi fasa-fasa tertentu yang berkaitan dengan hukum maritim. Undang-undang Laut Melaka ini di bawah jagaan Laksmana. Perlembagaan Negeri Johor. Syarat-syarat melantik Sultan, aturan mengenai agama Islam, menetapkan asas hukuman undang-undang. Perlembagaan Negeri Johor ini juga mengenai perjanjian dengan negara-negara asing. Batu Bersurat Terengganu. Batu Bersurat Terengganu ini mengenai undang-undang seorang raja dan menyatakan bahawa Islam sebagai agama rasmi. Malayan Union. Sebab-sebab Malayan Union diperkenalkan. Malayan Union diperkenalkan bagi persediaan tanah Melayu ke arah pemerintahan sendiri, melincingkan pentadbiran dan menjimatkan kos, membentuk sebuah bangsa Malayan Union, mengawal kuasa politik orang Melayu. Ciri-ciri Malayan Union ialah mewujudkan sebuah kesatuan yang kuat dan dikuasai oleh sebuah pemerintah pusat. Melantik Sir Edward Gun sebagai Governor pertama. Malayan Union ini juga menggantikan pentadbiran tentera British. Syarat-syarat perjanjian Malayan Union ialah semua negeri Melayu bersekutu, tidak bersekutu dan negeri Selat disatukan. Ratu England melantik Gubernur untuk mengetuai Malayan Union. Singapura diasingkan kerana mempunyai kepentingan sebagai pelabuhan bebas. Asas kerakyatan Malayan Union ialah prinsip jus soli. Seterusnya ialah Persekutuan Tanah Melayu 1948. Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 ini ditandatangani pada 21 Januari 1948 oleh Raja-Raja Melayu dan British yang bertempat di King House. Perjanjian ini secara rasminya ditubuhkan pada 1 Februari 1948. Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu ini ialah sebuah persekutuan dibentuk dengan gabungan 11 buah negeri. Persekutuan Tanah Melayu ini diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi British. Konsep raja berperlembagaan diwujudkan.
Syarat kerakyatan diperketatkan dan prinsip Jusoli hanya untuk rakyat Raja Melayu bagi negeri Melayu dan rakyat Raja British bagi negeri Selat. Seterusnya ialah kerjasama antara etnik ke arah kemerdekaan. Yang pertama, penubuhan jawatan kuasa antara kaum ataupun CLC. CLC ini ditubuhkan pada Januari 1949 dan orang Melayu di bawah naungan UMNO diketuai oleh Datuk Jaafar. Orang Cina di bawah naungan MCA dipimpin oleh Tun Tan Cheng Long. Pembentukan industri desa bertujuan memajukan ekonomi dan pendidikan masyarakat luar bandar hasil daripada perundingan UMNO MCA. Yang kedua, penubuhan Parti Kemerdekaan Malaya ataupun IMP. IMP ditubuhkan setelah Datuk Jaafar keluar daripada UMNO. Ia dibentuk untuk mewujudkan perpaduan antara kaum, namun AMP menemui kegagalan. Orang Melayu, Cina dan India tidak bersetuju akan perpaduan dan ingin hidup berpuak-puak. Seterusnya, penubuhan Persidangan Kebangsaan. Sir Malcolm Macdonald, Gubernur Jeneral Asia Tenggara, dan penubuhan Persidangan Merdeka pada Februari 1953. Ia bertujuan untuk mencapai kerjasama politik. Pilihan Raya Umum 1955. Pilihan Raya Majlis Perundangan Persekutuan 1955 ini diadakan pada 27 Julai 1955. Ia merupakan pilihan raya umum yang tunggal di Persekutuan Tanah Melayu sebelum kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Parti Islam Se-Malaysia ataupun PAS yang ditubuhkan pada tahun 1951 adalah kesinambungan perjuangan Islam yang dibawa oleh Hizbul Muslimin. Kebanyakan pemimpinnya adalah pemimpin Hizbul Muslimin yang telah diharamkan oleh British. Perjuangan PAS adalah untuk mewujudkan masyarakat Malaysia yang mengamalkan nilai-nilai dan cara hidup Islam. Slogannya ialah Allahu Akbar dan Merdeka. Rujukannya ialah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Tertakluk kepada 4 rujukan utama ini, kuasa tertinggi di dalam PAS adalah diputuskan di dalam muktamad. Di sini merujukkan parti-parti yang bertanding dan Parti Perikatan Suruhanjaya Red. Suruhanjaya Red ini merupakan sebuah suruhanjaya bebas yang berperanan merangka perlembagaan bagi Persekutuan Tanah Melayu sebelum Tanah Melayu merdeka pada 31 Ogos 1957. Suruhanjaya ini dinamakan sempena nama seorang hakim Mahkamah Rayuan England, Lord William Reid. Suruhanjaya Reid ini ditubuhkan pada Mac 1956, telah mengadakan pertemuan sebanyak 118 kali pada Jun hingga Oktober 1956 setelah rombongan Parti Perikatan pulang dari London. Setelah menerima 131 memorandum dari pelbagai pihak, Suruhanjaya tersebut telah menyerahkan draft kerja pada Februari 1957 yang telah diperhalusi oleh Jawatan Kuasa Kerja. Jawatan Kuasa Kerja ini diwakili oleh 4 orang pemerintah Melayu, 4 lagi daripada parti yang memenangi pilihan raya pertama iaitu Parti Perikatan, Suruhanjaya Tinggi, Setiausaha Agung dan Peguam Negara. Perbincangan mengenai laporan yang dikeluarkan mengambil masa 2 bulan dan apabila pindaan telah diterima, rang perlembagaan itu dirujuk kepada Majlis Raja-Raja Melayu dan disahkan dan dibincangkan semula dengan kerajaan British.
Sekarang kita akan masuk ke subtopik yang kelima, iaitu kerangka asas perlembagaan persekutuan. Terdapat banyak kerangka asas yang digunakan di dalam perlembagaan persekutuan. Di sini saya telah menyenaraikan 8 kerangka asas yang utama di dalam perlembagaan persekutuan. Kerangka asas yang pertama ialah negara persekutuan. Negara persekutuan bermaksud penyatuan beberapa buah negeri yang mempunyai sebuah kerajaan persekutuan dan beberapa buah kerajaan negeri. Kedua-dua kerajaan ini menjalankan tugas berdasarkan kuasa yang diperuntukkan di dalam Perlembagaan Malaysia. Terdapat beberapa ciri negara persekutuan, iaitu yang pertama, terdapat perlembagaan bertulis; yang kedua, layanan yang sama terhadap setiap negeri; yang ketiga, kedaulatan yang dikongsi bersama; yang keempat, hanya mahkamah tertinggi yang layak menggubal perlembagaan; dan yang kelima, setiap negeri mendapat kuasa autonomi yang dipersetujui. Kerangka asas yang kedua ialah Islam sebagai agama persekutuan. Agama Islam merupakan agama rasmi di Malaysia. Perlembagaan negeri telah mensyaratkan seorang raja mestilah berbangsa Melayu, beragama Islam dan berketurunan raja. Yang di-Pertuan Agong mengangkat sumpah dengan mendahului lafaz wallahi wabillahi dan watallahi yang merupakan lafaz sumpah yang dikehendaki dalam agama Islam. Yang di-Pertuan Agong adalah ketua agama Islam di negeri yang tidak mempunyai raja. Raja dan Sultan di negeri-negeri yang beraja ialah ketua agama Islam bagi negeri masing-masing. Perlembagaan persekutuan juga memberi kebebasan kepada semua individu untuk mengamalkan agama masing-masing secara aman dan harmoni. Kerangka asas yang ketiga ialah Perlembagaan Persekutuan sebagai undang-undang tertinggi. Perlembagaan merupakan undang-undang yang tertinggi di Malaysia. Perlembagaan merupakan dokumen rasmi yang bertulis. Ianya menjadi panduan kepada sesebuah kerajaan untuk mentadbir negara. Sebarang undang-undang yang bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan akan terbatal dan tidak sah. Keluhuran perlembagaan merupakan rukun negara yang ketiga. Kerangka asas yang keempat ialah elemen warisan. Elemen warisan merujuk kepada elemen asal dan telah sekian lama menjadi identiti negara dan mempunyai peranan yang tertentu. Elemen warisan juga dirujuk sebagai tiang siri perlembagaan persekutuan. Terdapat 4 elemen warisan yang utama, iaitu yang pertama, institusi dan pemerintahan beraja; yang kedua, agama Islam sebagai agama persekutuan; yang ketiga, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan; dan yang keempat, keistimewaan orang Melayu dan Bumiputera, iaitu Sabah dan Sarawak. Kerangka asas yang kelima ialah kewarganegaraan. Terdapat 4 cara untuk mendapatkan kewarganegaraan di Malaysia, iaitu dengan yang pertama, melalui kuasa undang-undang; yang kedua, melalui pendaftaran atau permohonan; yang ketiga, melalui naturalisasi atau kemasukan; dan yang keempat, melalui penggabungan wilayah. Terdapat 2 cara untuk seseorang itu kehilangan taraf kewarganegaraannya, iaitu yang pertama secara penolakan dan yang kedua secara pelucutan. Kerangka asas yang keenam ialah kebebasan asasi. Terdapat beberapa hak asasi yang diperoleh oleh rakyat, iaitu yang pertama, kebebasan asasi; yang kedua, pengabdian dan kerja paksa; yang ketiga, perlindungan daripada undang-undang jenayah yang berkuat kuasa kebelakangan dan perbicaraan berulang; yang keempat, kesamarataan antara rakyat; yang kelima, larangan buang negeri dan kebebasan bergerak; yang keenam, kebebasan bercakap, berhimpun dan menubuhkan persatuan; yang ketujuh, kebebasan beragama; yang kelapan, hak-hak berkenaan dengan pendidikan; dan yang kesembilan, hak terhadap harta. Kerangka asas yang ketujuh ialah prosedur pindaan perlembagaan. Perlembagaan boleh dipinda melalui 4 cara
menurut perkara 159 dan 161E, iaitu yang pertama, mendapat pungutan suara majoriti mudah Majlis Parlimen. Yang kedua, mendapat suara 2/3 Majlis Parlimen. Yang ketiga, mendapat suara 2/3 Majlis Parlimen dan mendapat keizinan daripada Majlis Raja-Raja. Yang keempat, perkara menyentuh Sabah dan Sarawak memerlukan pungutan suara 2/3 Majlis Parlimen dan persetujuan Yang di-Pertua Negeri. Pindahan perlembagaan juga boleh berlaku melalui perkara 150, iaitu pengisytiharan darurat. Kerangka asas yang terakhir ialah perkara subversif dan darurat. Darurat bermaksud keadaan yang tidak aman dan berbahaya sehingga menggugat kestabilan ekonomi, iklim politik dan sistem sosial negara. Keadaan ini biasanya berpunca daripada pertikaian politik antara pihak tertentu, bencana alam yang teruk, berlaku rusuhan, ketenteraman awam yang dicabar oleh pihak tertentu dan kegiatan subversif. Subversif pula bermaksud gerakan yang bertujuan untuk melemahkan atau menghancurkan sesebuah kerajaan, agama atau sistem ekonomi sesebuah negara. Kegiatan subversif ini biasanya dilakukan oleh pihak pemberontak secara sulit dengan cara menyebarkan hasutan atau melakukan serangan. Baiklah, setakat itu sahaja daripada saya. Seterusnya, topik cabaran. Dalam menjadikan perlembagaan sebagai tapak integrasi dan wadah penghayatan etika dan peradaban bagi Malaysia, kita tidak dapat lari daripada menghadapi cabaran sama ada pada peringkat negara atau dunia. Oleh itu, semua warga negara dan penduduk Malaysia hendaklah berusaha dan mengatasi cabaran yang sedang dan akan berlaku. Antaranya, cabaran oleh perlembagaan persekutuan untuk mengekalkan kelangsungan elemen tradisi dan atau elemen warisan yang begitu dalam tekanan dalam perlembagaan persekutuan atau perlembagaan negeri. Elemen tradisi ini ialah elemen yang sekian lama wujud bahkan sebelum wujudnya perlembagaan persekutuan itu sendiri. Kita katakan ia sebagai elemen warisan. Sekian lama juga elemen ini memainkan peranan dan memberi manfaat dalam sejarah dan juga dalam pembentukan negara. Setelah kemerdekaan, elemen tradisi dan warisan ini dinaikkan dan dimaktubkan dalam perlembagaan persekutuan. Seterusnya, cabaran dalam mengekalkan kelangsungan sistem negara berpersekutuan. Seperti mana kita tahu bahawa Malaysia mengamalkan konsep raja perlembagaan. Selain itu, untuk mengekalkan kestabilan negara dengan menjaga kepentingan perpaduan, rakyat Malaysia perlulah berganding bahu tanpa mengira bangsa, agama maupun warna kulit. Hal ini demikian kerana Malaysia boleh mencapai kemajuan melalui persatuan kaum yang ada di Malaysia seperti Melayu, Cina dan India. Bagi mereka yang menganggap prinsip hak asasi dan kebebasan sebagai hak mutlak manusia, sebarang sekatan terhadap pengaliran maklumat dianggap sebagai pencabulan hak asasi manusia. Sebagai contoh, bagi golongan yang tak suka pada kebebasan media, setiap teks, gambar dan media dan sebagainya yang disalurkan menerusi media baharu dan media sosial, begitu juga media tradisional, sepatutnya kebal dari segi undang-undang kerana ia mempunyai fungsi yang besar kepada manusia. Akhir sekali, cabaran dalam mengekalkan keamanan negara adalah ancaman anasir-anasir luar yang cemburu dengan keharmonian negara ini. Hal ini kerana terdapat pihak yang sengaja mengeksploitasi isu-isu ekonomi dan sosial politik negara untuk mendapatkan sokongan terutama dari kalangan parti politik dan badan bukan kerajaan. Kehadiran pendatang sama ada mereka masuk ke negara ini secara sah atau haram juga boleh mencecaskan imej dan keharmonian negara. Ini kerana sebilangan daripada mereka suka menimbulkan masalah dan menghuru-harakan keselamatan negara. Sekian daripada saya. Terima kasih.